Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada video kali ini cikgu ingin menerangkan tentang teknik yang betul untuk menjawab soalan kertas 3, iaitu kita fokus pada soalan bahagian B, iaitu merancang eksperimen. Okey, sekiranya berminat dengan semua video-video cikgu, bolehlah subscribe untuk tidak ketinggalan untuk video seterusnya. Okey, sila ikuti video ini sampai ke habis untuk mengetahui cara yang betul untuk menjawab soalan merancang eksperimen. Okey, terima kasih. Do you want to know? Soalan kertas 3, soalan bahagian B, kita diberi 2 pilihan. Tapi cikgu akan menerangkan untuk soalan yang pertama. Soalan kertas 3 bahagian B ini biasanya kita dikendaki merangka eksperimen, design eksperimen based on the diagram. Daripada diagram tu kita kena design eksperimen yang berkaitan. So markah penuh ialah 12 markah. Ni pelajar perlu dapatkan. Okey, pertama sekali mari kita kaji bersama-sama gambar tersebut. Diagram above shows boy and her mother. Each sit on similar swings. If they are given a push, it's found that the mother will be more difficult to be moved. Maknanya susah untuk menggerakkan ibunya. So anak dia senang gerak tapi ibunya susah nak gerak, maka itu berkaitan dengan mass. Ada small mass, ada bigger mass. Maka sekarang ni apa yang kita ubah ialah mass. Itu kita dapati daripada gambar. Apa lagi penting, apa yang akan respon? Maka difficulty tu kepayahan. Kenapa dia payah nak gerak ibunya tu? Maka biasanya apa agaknya eksperimen yang berkaitan so itu keyword not easy to move, susah digerakkan. Yes, biasanya ini ialah konsep inertia. Difficult to move. When the object is at rest, always maintain at rest. So ini tentang tajuk inertia. Tapi kalau kita nak lebih pasti, kita tengok sebab dia kata sekarang ni length yang sama, sebab tu dia kata same swing, buayan yang sama. So untuk kepastian biasanya cikgu akan tengok apparatus yang diberi. So diberi kita hexablade, plasticine. Maka apakah eksperimen? So confirm lah tentang tajuk inertia. Maka sangat penting untuk apparatus ini kita tahu. So sekarang ni apa yang kita ubah ialah mass of the plasticine tu, gypsum plasticine. Maka kita tahu bahawa hexablade tu kita jangan ubah lah. Maka apa yang kita jangan ubah, the thickness of hexablade tadi, ketebalan hexablade jangan kita ubah. Maka lengkaplah kita punya variable. Maka kita terus bolehlah kita merangka eksperimen daripada variable yang kita dapati. Itu sangat penting. Untuk dapatkan variable tu sangat penting. Salah variable, salah semuanya. So daripada gambar tadi kita tahu bahawa MV kita ialah mass, RV kita ialah inertia, CV constant variable kita ialah thickness of the hexablade. Lengkap semuanya kita boleh ukur semuanya. Thickness kita boleh nampak, mass kita boleh nampak. Ni penting untuk sebelum buat eksperimen, penting untuk kita tahu semua ni. Boleh kita mula merangka. Tapi how to calculate, how to measure inertia tu sebenarnya. How to measure inertia? Sebab inertia ni sesuatu yang kita kata kepayahan kan. Tapi apa cara nak mengukur kepayahan itu? Maka inertia ni digambarkan dengan period of oscillation of hexablade. So kita kena mengayunkan hexablade tersebut. Inilah yang kita boleh kira dengan cara kita kira dia punya tempoh tu.
masa yang diambil untuk satu ayunan. So inilah bukti eksperimen ini berjaya sebab semua boleh diukur. Itu penting pastikan variable kita semua boleh diukur. Semua pun boleh ubah, mesti boleh diukur. Itu yang paling penting sekali. Okey, so nombor satu kita kena buat dulu dia punya inference. Okey, apakah inference yang berkaitan? So inference senang saja, kita cuma ambil RV depends on MV. Itu ayat dia biasanya RV depends on MV ataupun RV bergantung kepada MV. So apa kita punya RV? Inertia tadi. Inertia is depends on mass. Bertambahlah, mungkin tambahlah mass of plasticine ke sebagainya. Okey, tapi mass pun sudah cukup lah. Okey, hypothesis. Okey, hypothesis ni dia berbeza dengan inference sebab bila nak buat hypothesis mesti ada arah. Maksudnya RV dia arah mana? Kalau RV naik, MV naik ke turun? Mesti ada arah. RV naik, MV naik ke, ataupun RV turun, MV naik ke. So terpulang ikut pada eksperimen. So contoh arah tu itulah the higher the MV, the higher the RV. Ni contoh sahaja, example. Bukan semuanya naik kadang ada yang MV naik, RV turun. Itu contoh sahaja. Okey, tapi based on our experiment ini, we know that the bigger the mass, the bigger the ataupun the greater the inertia. Lagi bertambah mass, semakin bertambahlah inertia. The bigger the mass, the greater the inertia. Itulah hubungan dia ataupun itulah dia punya arah. Naik dan naik. Okey, seterusnya kita kena buat aim. Aim daripada eksperimen ini. Apakah aim kita? Okey, aim biasanya ayat kita gunalah to investigate the relationship between RV dulu biasanya kita buat RV dulu. RV and MV. Itu sebenarnya ayat dia. Sebab RV ni ialah paksi Y. Y lawan X sebenarnya between RV and MV. So kita cuma ulang balik ayat tadi. MV kita tadi apa? Mass. RV kita inertia kan. So kita ulang balik ayat tadi. To investigate the relationship between apa tadi? Between inertia and mass. Nampak? Kita cuma ulang saja MV dan RV tadi. Cuma ayat dia kita tukar. Okey, senang Okey. Tapi ayat tu biasanya to investigate the relationship. Okey, so variable tadi kita tahu variable tadi mass of plasticine. Okey, inertia tadi kita terus masuk kepada period of oscillation. Ni mesti ada stopwatch. CV tadi ialah thickness of hacksaw blade. Ataupun length of hacksaw blade pun boleh. Okey. So apparatus and material. Kejap ada sedikit salah sikit. Okey, yang penting sekali mesti ada alat yang kita nak ukur tu, RV tu. Wajib ada dalam apparatus kita ni maka tadi diberi apa? Hacksaw blade satu ni diberi tadi. Yes, stopwatch mesti ada, wajib sebab dia itu cara untuk digunakan dalam mengukur period. Okey, stopwatch mesti ada. Tak ada stopwatch salah. Sebab tak boleh nak ukur period. Okey, plasticine off. So biasanya cikgu akan letakkan terus dia punya MV dekat apparatus tu supaya senang plasticine of mass 20 gram, 40 gram, 60 gram, 80 gram and 100 gram. So terus kita letakkan kita punya MV di tempat apparatus and material tersebut. Ini pun ada markah nanti. Jangan lupa kalau kita buat length of hacksaw blade, kita kena ada meter rule. Nampak? Semua lengkap ni. MV ada, RV ada. Banyak alat-alat untuk mengukur ada semua. RV ada, stopwatch. MV tu plasticine tadi. Meter rule tu untuk length of hacksaw blade. Kalau kita buat lah
Rasa tak ada pun tak apa. Dan G-clamp, jangan lupa, G-clamp ni untuk clampkan hacksaw blade tadi supaya dia boleh berayun. Okay, arrangement of apparatus. Ini arrangement ni sekejap, apa ni? Salah ni. Arrangement of apparatus. Ini biasanya ada orang buat macam skrip tapi agak susah lah, panjang sikit. So yang senang ialah kita lukis sahaja, draw. Draw eksperimen. That's why penting untuk kita ingat setiap diagram-diagram eksperimen tersebut. Kalau kita ingat diagram eksperimen tu, kita mesti nampak apa eksperimennya. So dari sini kita nampak bahawa ada meja meja tu untuk kita tu lah, untuk kita clampkan nanti hacksaw blade tadi. Lukis simple tapi ingat lukis dan label sekali, jangan lupa label. Okey, letak hacksaw blade. Okey, cikgu lukis Okey, dan kita clampkan hacksaw blade tadi dengan G-clamp tadi tu kita clampkan dan letaklah di hujung tu mesh of plasticine yang berbeza-beza. Lepas tu kita akan ayunkan saja atau getarkan saja hacksaw blade tadi macam buayan tadi kan. Maka ukurlah period dia. Senang Kemudian prosedur pula kita nak membuat prosedur. Ini satu benda yang pelajar rasanya takut Prosedur ni biasa dia tak hafal. Kenapa kita nak hafal? Tak payah hafal pun kita cuma ikut je apa sebenarnya kehendak prosedur. Okey, prosedur dalam eksperimen kita mesti ada MV dalam tu. Mesti ada MV. MV, RV. RV tu lah cara kita mengukur tu RV tu macam mana. Kita kena jelaskan dalam prosedur. Dan last sekali, repeat sahaja MV tadi. 3 je yang penting. Okey, contoh cikgu cadangkan ini cadangan cikgu lah prosedur pertama, kita katakanlah kita letak satu MV dekat clamp, dekat hacksaw blade tadi. So a 20 gram plasticine is fixed at the at the free end. At the free end of the blade. So mana MV kita 20 gram tadi ada dalam prosedur tadi pertama. Okey. Itu cadangan. Ayat tu boleh tukar lah, macam mana ayat macam mana pun, tapi mesti ada MV. Okey, yang kedua, how to measure RV. So cikgu cadangkan tadi, the free end of the blade is displaced horizontally. Kita tolakkan horizontally and release so that it oscillate. Maknanya kita biarkan dia berayun tapi ini kena fix dia punya displacement tu dia jarak tu kena fix tu. The time taken for 10 complete oscillation is measured. Kita kena tahu kita ukur tu 10 complete dulu. Guna apa? Using stopwatch. Mesti letak alat yang kita gunakan tadi. Okey. Bila kita dah guna stopwatch itu, how to measure period pula. Kita kata lepas tu, then the period of oscillation is determined using the formula. So kita kena bagi tahu dia step by step how to find the responding tadi. Kita bagi formula siap. T equal to T over 10 So masa tadi tu kita bagi balik dengan 10, dapatlah masa untuk satu period. Kemudian kita repeat ingat, last kali kita kena repeat step 2 is repeated. Kita ulang balik but using different mesh. Repeat ini mesti kita kena repeat paling kurang at least sebanyak 4 kali 4 times. So kena letak nilai 4 nilai mesh yang berbeza ni wajib. Biasa pelajar dia buat 3 pun ada repeat, so tak diterima jawapan tersebut. Salah rugi kan. So kena letak 4 nilai repeat.
So tabulate, kita tabulate data. So letakkan table, buat table. Dan dalam table tu hanya ada dua sahaja, iaitu MV dan juga RV tadi. Tadi MV tadi mass kan, mass of plasticine, unit dia, okay, gram. Dan juga RV. RV tadi apa? Initial ataupun period of oscillation. Okay, T. So dalam unit second. Itu saja yang kita kena ada, table yang kita kena ada. So sekejap, ada sikit salah mass of plasticine. Letakkan simbol dia M tu. Okay, lagi bagus letakkan simbol M sebagai mass. So isikanlah tempat kosong tadi dengan mass kita tadi 20, 40, 60, 80, 100. Tapi tinggalkan saja kotak kosong untuk RV. Okay, akhir sekali analyzing data, kita kena buat graf. Tapi graf tu kita tak perlulah kita plot. Cuma kita buat graf kita mestilah paksi yang betul. RV paksi Y manipulated pada paksi X. So RV kita period dalam second, dan MV kita ialah mass dalam gram. Itulah pengakhiran soalan jawapan kita tadi. Thank you.